الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang hormati Tuan Pengurusi, Barsyah Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat yang dimata Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita panjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana masih lagi Allah Subhanahu wa taala memperkumpulkan kita pada malam ini di dalam majlis ilmu. Kemudian tidak lupa juga selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampainya cahaya keimanan, sampainya cahaya ilmu, sampainya cahaya akidah yang sampai kepada kita pada hari ini. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sambung balik bacaan kitab Iqdul Jawaqid Al-Jauhariyah, iaitu satu sifat yang membicarakan tentang akhlak-akhlak, sifat-sifat tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelum ni kita berhenti pada hadis yang ke-29 dalam bab serban. Sekarang kita sambung hadis yang ke-30 dan 31 pada menyatakan bab izar Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun kain sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Sifatu izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Burdata qala akhrajat ilayna Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan wa izaran ghalidhan faqalat qubida ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazaini. Jadi kita masuk pada sifat izar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, izar ni maksud dia kain. Kain sarung. Kain sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pakai kain sarung. Kalau kita sekarang kain mekat lah. Kain sarung, Nabi ada kain sarung. Sebab dia ada dua yang disebutkan pakaian Nabi. Dia panggil izar yang pertama, yang kedua dia panggil jubah. Kalau jubah tu pakaian yang daripada atas sampai ke bawah. Jubah lah, kita pun jubah. Itu Nabi pakai, panggil
jubah. Pakai atas sampai bawah itu jubah. Izar ni dari pinggang. Izar dari pinggang sampai bawah. Kain pelikat lah kalau kita. Kain sarung lah. Cuma kain pelikat ataupun kain sarung Nabi tu tak ada lah macam kita ni gajah duduk kan, mangga, tak ada lah. Tapi nak kata orang Melayu ambil pemakaian tu sebenarnya daripada sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Jadi jubah tu pun sunnah, kain pelikat ataupun kain sarung itu pun sunnah, bahkan seluar pun sunnah. Seluar pun sunnah juga. Jadi Nabi ni ada kain sarung, pakai kain sarung. Jadi hadis ini daripada Abi Burdah, kata dia, akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan. Telah mengeluarkan kepada kami oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan, satu kain yang lusuh, wa izaran ghalidhan, dan satu izar, iaitu kain sarung ghalidhan yang besar. Faqalat, maka kata Aisyah, qubida ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diambilkan ruhnya fi hazaini, di dalam dua ini, yakni dua pakaian ini. Jadi kata seorang sahabat namanya Abi Burdah, satu ketika, ini cerita dia lepas Nabi wafat lah. Lepas Nabi wafat, maka Aisyah keluar kepada Abi Burdah ni, menunjukkan kepada Abi Burdah, seorang sahabat, ada satu kain yang besar, kain yang lusuh, kemudian satu kain sarung. Kain lusuh dan juga satu kain sarung, yang mana kata Aisyah, kedua-dua pakaian ini adalah pakaian yang ketika mana Nabi SAW dicabut nyawa Nabi. Nabi diambil nyawa Nabi SAW. Jadi tentang pengakhiran ataupun akhir-akhir hayat Nabi SAW, sebenarnya banyak kita mendengar kisah-kisah yang tidak berdasarkan hadis yang sahih. Kan, kalau tuan-tuan buka dalam YouTube, cerita detik-detik kewafatan Nabi SAW kan, detik-detik akhir dia buat video lah, dia buat muzik kan, sebagainya, muzik yang sedih lah biasa dia. Jadi banyak kisah yang datang dekat kita. Waktu Nabi wafat tu kita dengar kisah apa? Kita dengar apa? Cerita yang kata dekat Nabi nak mati, Nabi nak wafat, Nabi nak meninggal, Nabi sebut ummati, umatku, ummati, umat aku, ummati, umat aku. Kemudian kita dengar lagi cerita-cerita macam ketika mana malaikat Israel, malaikat mau nak cabut nyawa Nabi SAW. Nabi kata cabut pelan-pelan, sebab terlalu sakit rasa keluarnya ruh, berpisahnya ruh daripada jasad. Maka Nabi kata apa? Jangan engkau timpakan ya Allah kesakitan ini kepada umat aku, tapi engkau letak semuanya kepada aku, bagi semua kesakitan-kesakitan itu dekat aku. Itu pun cerita yang sering kita dengar ketika Nabi wafat. Kemudian ada lagi cerita Aisyah, anak Nabi SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra, satu-satunya anak perempuan Nabi, ataupun anak yang hidup sampai ke besar, dan juga daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra keluarnya zuriat keturunan Nabi SAW. Daripada Sayyidina Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali, kemudian keluarlah cucu Nabi SAW yang dinamakan dengan Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain, daripada jalur mereka itulah lahirnya keturunan Nabi SAW, dan ada keturunan Nabi sampai sekarang. Jadi satu-satunya keturunan Nabi daripada jalur Sayyidatina Fatimah Az-Zahra.
Kan baru-baru ni kan tuan-tuan viral apa? Kecoh tentang maulid yang datang seorang daripada Morocco, daripada Maghribi, yang katanya beliau adalah jalur yang ke-38 silsilah az-zahab, silsilatul zahabiyah, yakni silsilah emas, jalur keturunan Nabi SAW yang ke-38. Kan nama apa? Al-Hasani kan, keturunan Al-Hasani. Banyaklah, ada negeri-negeri yang ban, yang tak boleh dia masuk. Sebab katanya memang wallahu a'lam, kita tak tahu cerita yang sebenar kan. Adakah di ban tu sebab kata nasab ataupun silsilah tu palsu, ataupun ulama-ulama katanya tanya pelajar dekat Morocco sana, ulama-ulama sana tak iktiraf dia juga sebagai ulama dan sebagainya. Itu bukan di bidang kita lah. Kita nak kata ada keturunan Nabi SAW. Itu daripada Al-Hasan. Kalau sebut Al-Hasani, itu keturunan Hasan kan. Kalau habaib kan, para habib yang ada di Hadramaut, di Tarim, yang ada yang datang berdakwah ke tanah Melayu, ke Nusantara kita ni, itu kebanyakan mereka keturunan Al-Husain, Hasan dan Husain. Sebab keturunan Al-Husain ni dia jalur keturunan jelas. Dia banyak berkumpul di Hadramaut. Tapi jalur keturunan Al-Hasan, cucu Nabi yang belah jalur keturunan Al-Hasan tu dia tak jelas, sebab dia menyebar luas. Dah sampai Morocco, sampai mana kan? Di Mekah. Ada habib-habib yang Habib Omar, habib yang meninggal hari itu, Habib Adni dan sebagainya, ramai habib-habib yang ada di Yaman, di Tarim. Itu mereka daripada jalur keturunan Al-Husain. Jadi keturunan Nabi ni ada sampai sekarang ada. Bahkan kita di Malaysia pun ramai kan. Keturunan Syed kan. Syed kita boleh bahasa Malaysia SYED, Syed Sarifah tu sebenarnya asal jalur keturunan tu daripada keturunan Nabi SAW. Cuma kalau kita nak claim kata kesemua keturunan Nabi ni termaksum ataupun diangkat, tidak juga. Ikut kepada peribadi orang lah. Walaupun ada darah ni, tapi tidaklah menjamin. Tapi adalah kalau kata keturunan Nabi tu yang betul alim, orang yang abid, dia ulama, maka itulah yang diangkat ataupun yang patut diangkat. Tapi kalau keturunan Nabi, dia duk claim kata dia ada keturunan Nabi, tapi perangai ataupun akhlak tidak berakhlak dengan Nabi, tidak mengikut perintah Nabi, tidak mengikut perintah syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itu tolak juga kan. Maksudnya tak jadi jugalah atas nama keturunan. Sebab nanti akhir zaman kan Imam Mahdi lahir daripada keturunan Nabi. Dalam hadis yang berkatakan akhir zaman Imam Mahdi itu adalah lahir daripada keturunan aku. Jadi cerita-cerita yang kita sebut kembali bila cerita tadi kan, Sayyidina Fatimah bila Nabi nak wafat tu, ada datang lelaki yang tak dikenali duk bagi salam dan sebagainya. Kemudian cerita yang kata waktu Nabi wafat tu Sayyidina Ali ada, Sayyidina Fatimah pun ada waktu tu. Jadi sebenarnya cerita-cerita itu adalah cerita yang tidak disebutkan ataupun tidak menurut daripada hadis yang sahih. Jadi kalau cerita yang daripada disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, dalam cerita tu, dalam hadis tu, ketika Nabi SAW wafat, hanya 2 orang sahaja yang ada di sisi Nabi SAW. Ada 2 orang saja. Yang pertama isteri Nabi Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan yang seorang lagi abang kepada Aisyah, iaitu yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah kan anak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sahabat dan juga mertua Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu khalifah yang pertama lepas Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang pertama daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi Nabi
berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar ada lagi anak yang lain, anak lelakinya itu abang pada Aisyah yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Jadi dalam hadis yang sahih, waktu Nabi nak wafat, dua orang tu dia yang ada, yang lain tak ada. Anak Nabi pun tak ada, apa Sayyidina Ali pun tak ada. Dan waktu Nabi nak wafat, Nabi tak sebut pun ummati. Berdasarkan hadis yang sahih, Nabi tak sebut pun umatku. Dan Nabi tak sebut pun kata tanggung kesakitan tu, jangan letakkan kesakitan sakramatut tu pada umatku, bagi aku yang tanggung. Ini tak ada disebutlah hadis yang sahih. Dan dalam hadis yang sahih, waktu Nabi nak wafat, Aisyah di pangkuan Aisyah. Nabi duduk di pangkuan Aisyah, Aisyah memangku Nabi ke dalam dakapannya. Kemudian masuk abang Aisyah nama Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Abdurrahman, kemudian di Abdurrahman tu dia ada siwak kayu sugi. Ada kayu sugi. Ini cerita dia. Hadis ni juga ulama dia dinaqal dalam bab siwak. Di antara sunnah kita adalah siwak kan. Sunnah di antara kita ikut sunnah Nabi SAW kita bersugi. Tapi ada pembahasan yang panjang lah. Sugi ni bukan makna dengan sugi itu dengan kayu sugi je dah. Kita gosok gigi, kita berus gigi, itu pun dianggap sugi. Dan mendapat pahala bersiwak, pahala untuk kita ikut siwak, dapat pahala sunat siwak mengikut perbuatan Nabi SAW. Jadi kalau kita orang Melayu kata bersugi itu hanya dengan kayu sugi tak. Bersugi itu maknanya luas. Siwak itu kalau kita belajar dalam hukum fiqh, maknanya terlalu luas. Maknanya boleh jadi siwak itu dengan kayu sugi, itu yang afdal. Yang afdalnya dengan kayu arak. Okay, kita panggil kayu sugi, tapi nama sebenarnya kayu tu kayu arak. Kayu arak yang tuan-tuan pergi Mekah beli kayu sugi tu, yang kita pakai untuk sugi tu dia panggil kayu arak. Kayu itu yang paling afdal untuk bersiwak. Kemudian yang bawahnya ada kayu yang berwangi. Tempat kita ada kayu yang wangi misalnya kan. Kita ada pokok itu dia mengeluarkan kayunya itu berwangi. Itu pun yang afdal setelah daripada kayu siwak, kayu sugi ataupun kayu arak tadi. Bawahnya barulah kayu yang lain, kayu-kayu yang ada di tempat kita dan sebagainya. Bawahnya lagi barulah digunakan benda yang dapat menghilangkan kotoran ataupun dapat menghilangkan sesuatu yang terlekat pada gigi kita. Jadi kalau kita pakai berus gigi pun masuk. Jadi kalau kita berus gigi dapat pahala siwak, dapat pahala siwak. Cuma kalau kita pakai kayu sugi itu, kayu arak itu yang utama lah. Itu fadilahnya lagi banyak. Jadi Abdurrahman tadi masuk waktu Aisyah duduk pangkuan Nabi, ada siwak dekat poket baju ni. Kemudian Nabi tengok, Nabi minta. Nabi suruh Aisyah minta. Jadi Aisyah minta kayu sugi tersebut bagi kat Nabi. Kemudian Nabi bersiwak, kemudian Nabi angkat tangan. Selepas bersiwak tu angkat tangan. Ni dekat-dekat Nabi nak wafat dah. Dekat-dekat roh tu nak dicabut. Roh Nabi nak dicabut dah waktu tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam bab kelebihan bersugi ni, salah satunya apa? Nak memudahkan proses roh keluar daripada jasad. Itu antara fadilah kelebihan kita bersugi. Salah satunya apa? Kalau kita bersugi dekat kena nazak, duduk dengan nazak tu bersugi, itu memudahkan proses untuk keluar. Proses sakaratul maut memudahkan. Sebab sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi bersiwak, kemudian Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan macam tu. Kemudian Nabi kata, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la 3 kali. Kemudian Nabi letak tangan dia, kemudian Nabi wafat. Itu cerita yang berdasarkan hadis sahih Bukhari. Jadi cerita-cerita yang kita dengar, yang disebutkan, saya sebut tadi tu, banyak kisah-kisah yang tidak menepati dengan kisah yang sahih. Kan? Kadang kita tak tahu cerita tu. Memang ada cerita, kalau kita buka dalam kitab, semua ada. Mungkin ada cerita itu yang disebutkan dalam kitab. Jadi sebenarnya
tak semua benda yang disebutkan kitab itu perlu kita ambil. Ada benda yang betul kita ambil, yang tak mungkin kita tengok dalam kitab memang ada. Asalkan benda ada kitab, bukan semua kita boleh beramal juga, boleh kita percaya juga. Sebab kadang mungkin ada kitab itu, kalau kata kitab itu sudah diubah. Kitab lah ni tuan-tuan, banyak yang diubah. Kita nak beli kitab pun tengok cetakan. Kitab di Malaysia ni mungkin tak lah. Kitab Arab, kitab yang Arab tu, yang dicetak di negara Arab, kitab-kitab yang Arab lah, kitab Arab. Banyak yang diubah. Misalnya kalau dia cetak, yang pencetak tu Wahabi, dia ubah. Yang cetak Syiah misalnya, dia ubah. Sebab tu sebahagian kata riwayat yang palsu ataupun riwayat yang tak menepati dengan kisah sahih tadi, sebahagian kata adalah riwayat daripada Syiah. Sebab tu waktu Nabi nak meninggal, yang siapa ada? Sayyidina Ali ada, Sayyidina Fatimah ada, Aisyah tak ada, dia kata. Sebab apa? Dia orang memusuhi sahabat Nabi. Dia orang yang mengaku ahli bait ya. Ali, Aisyah, Hasan, Husain. Sahabat Nabi yang besar-besar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, bahkan isteri Nabi SAW sendiri Aisyah dikafirkan oleh Syiah. Jadi itu berdasarkan kisah yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi itulah kisah yang disebutkan berdasarkan hadis sahih. Kemudian bila Nabi wafat hari Isnin kan. Nabi wafat Isnin, kemudian Nabi disolat dan juga dikebumikan pada hari Rabu. Kebumi lewat sebab waktu tu terjadi umat dia bila pemimpin jatuh ataupun wafat, umat waktu tu kacau. Sahabat khilaf sana khilaf kini, ada nak semayang macam mana, nak kapan Nabi macam mana. Kemudian sebenarnya mereka melantik dulu khalifah pengganti Nabi. Sebab tu Nabi jadi lewat. Mereka lantik dulu dalam waktu tempoh dan Nabi wafat, tak kebumi Nabi, tapi lantik dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah. Musyawarah, sepakat sebulat suara mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti kepada pemimpin umat Islam waktu tu. Bila ketua mati, pemimpin negara meninggal, maka kena angkat dulu. Kemudian dah habis selesai tu, barulah proses Nabi SAW dikebumikan. Kemudian Nabi ni disolatkan dalam keadaan seorang-seorang. Dia tak solat ramai. Sebab Nabi, rumah Aisyah tu kecil. Rumah Aisyah tu, Nabi wafat di rumah Aisyah. Sebab sebelum Nabi wafat lagi, Nabi dah sakit. Jadi umum kita tahu Nabi ni ada beberapa orang isteri. Bukan Aisyah saja, Khadijah waktu tu lama dah wafat. Isteri-isteri Nabi yang lain. Kemudian bila Nabi sakit, Nabi nak kena pergi rumah Aisyah, nak pergi rumah isteri-isteri yang lain, jadi susah sebab Nabi dah sakit. Maka isteri-isteri Nabi buat musyawarah, kita sepakat Nabi ni duduk satu tempat saja. Kita saja yang pergi melawat Nabi SAW. Nabi tak perlu lagi yang datang sini 2 malam, rumah itu isteri yang lain pula 2 malam pula, rumah kawan ni 2 malam dah. Mereka sepakat sebelum tu ialah sebelum Nabi sakit tu ya. Lepas Nabi sakit, mereka sepakat isteri Nabi SAW kemudian untuk meletakkan Nabi ni di satu rumah. Ini mereka sepakat letak Nabi di rumah Aisyah. Kemudian Nabi wafat di situ. Dan Nabi dikebumikan di tempat Nabi wafat. Kan Nabi wafat dikebumikan, Nabi wafat di tempat itulah kan Nabi dikorek. Di katil ataupun di tilam yang Nabi duduk, yang Nabi wafat tersebut dialihkan, kemudian dikorek, kubur yang lahatnya, kemudian ditanam, dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi dalam hadis ini Aisyah kata Nabi SAW waktu mana Nabi wafat, Nabi pakai 2 ini, kain yang lusuh dan juga satu kain sarung. Kain sarung yang agak besar. Baik. Kemudian kita sambung lagi hadis yang ke-31. An Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfala fa in abaita fala haqqa lil izar fil ka'bayn.
Daripada Huzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu qala, kata ia, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengambil bi'adalati saqi, dengan separuh daripada betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadza mawdi'ul izar, ini adalah tempatnya kain sarung. Fa in abaita, sekiranya kamu tak mahu, fa asfala, kamu rendahkan lagi. Fa in abaita, sekiranya kamu tak mahu, fala haqqa lil izar, maka tidak ada hak bagi kain sarung fil ka'baini, di bukulan. Jadi hadis daripada Huzaifah ni, Huzaifah cerita Nabi SAW pakai kain sarung tu macam mana. Jadi dalam hadis Huzaifah ni, Huzaifah al-Yamani, Nabi SAW bila pernah pakai izar, pakai kain sarung, sarung Nabi itu separuh daripada betis Nabi SAW. Jadi agak tinggi juga. Betis kita ni, betis kita boleh lutut ke bawah kan, bahagi bawah. Itu sarung Nabi SAW. Kemudian Nabi kata lagi, ini adalah tempatnya izar. Kalau kamu tak mau, maksudnya rasa tinggi sangat, fa asfala, rendahkan lagi. Maksudnya boleh bawahkan sikit. Jangan sampai tengok, bawah sikit. Kemudian Nabi kata lagi, fala abai fa in abaita, kalau kamu tak mau juga, fala haqqa lil izar fil ka'bain, maka tidak ada kain sarung yang duduk di kedua buku lagi. Jadi nak kata apa? Nak kata kita kalau pakai kain sarung, sarung kita tu yang cantiknya itu atas daripada buku lali. Jangan menutup buku lali, atas sikit. Setengah orang dia kalau dia pakai sampai labuh, sampai bukan buku lali, tutup sampai kat tumit. Itu satu tidak menepati apa yang Nabi sebut. Yang kedua, kita takut kalau kata dia lalu kat mana-mana ke di tepi tanah, kita tak tahu ada najis dan sebagainya. Jadi eloknya itu, sunnahnya itu, kain izar kita ini diangkat, jangan menutupi buku lali. Itu. Cuma sebab ada dalam hadis yang lain, sebab apa nama, orang yang pakai kain yang menutupi buku lali ini, Allah Ta'ala tak tengok. La'anallahu man jarra sawbahu khuyala. Dalam hadis yang lain, la'anallahu man jarra sawbahu khuyala. Allah Ta'ala melaknat orang yang memanjangkan pakaiannya, melabuhkan pakaiannya khuyala, kerana bersombong-sombong, bermegah-megah. Jadi sebenarnya hadis ini kita jangan faham kata tak boleh pakai buku yang labuh sampai ke buku lali, sampai meleret. Tak boleh pakai kain sarung, kain pelikat yang sampai meleret. Tak. Khuyala, sebab tu dalam hadis tu khuyala kerana sombong. Sebab dulu zaman Raja Parsi, Raja Rom, mereka suka pakai pakaian yang megah-megah sampai meleret-leret. Kalau pakai baju tu sampai sini, pakai baju jubah mereka yang besar itu sampai labuh, meleret ke tanah. Jadi itu menunjukkan kepada kemegahan, kepada kesombongan mereka. Sebab tu umat Islam tidak disuruh untuk mengikut macam tu. Jadi kalau orang dia pakai baju kerana nak ikut kesombongan tersebut, dia pakai baju, pakai jubah, pakai kain pelikat panjang, tapi kerana dia nak menunjukkan kesombongannya, maka itulah yang disebutkan orang itu dilaknat oleh Allah SWT. Tapi kalau kita pakai labuh bukan kerana kita nak sombong, kan? Kadang kita pergi ukur tampak cantik dah buat jubah, tiba-tiba dah siap juga pakai labuh. Malah dah nak pergi potong, pakai je lah, kan? Labuh pun labuh lah sikit, bawah menutup buku lali besar contoh. Maka kita pakai itu bukan kerana kita nak angkuh, nak sombong, nak tunjuk kerana kita ni gaf, kerana hebat, tak. Itu ada ilah, ada sebab yang lain, kan? Kerana tak sempat nak potong, ataupun silap ukur, kan? Tempoh tu silap ukur. Maka itu tak apa, tak masuk dalam hadis yang kata Allah Ta'ala melaknat orang yang melabuh pakaiannya. Jadi nak comelnya, nak cantiknya, nak eloknya, kita kalau pakai izar, pakai pelikat tu jangan menutup buku lali. Angkat sikit lah
buku lali kita tu angkat sikit. Jangan sampai tutup. Tapi kalau tutup pun adakah haram? Tidak. Tidak. Melainkan dia pakai itu kerana nak ikut orang dulu, orang zaman Parsi, orang Rom yang pakai pakaian mereka kerana sombong, kerana nak menunjuk kemegah-megahan. Itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang ada orang faham macam ni, orang faham kata tak boleh ni. Dan dulu ada juga orang bila kita pakai kain, kenapa pakai kain sampai melekat ni, pakai kain melekat sampai ke bawah. Dia kata tak boleh ni, haram ni. Ya, Allah Taala tak tengok. Allah Taala laknat ni. So kita tengok dulu kan sebab apa yang disebutkan Allah Taala tak tengok, Allah Taala laknat itu. Kalau dia pakai itu kerana nak menunjukkan keangkuhan, kesombongan kan. Itu sebabnya. Kalau sebabnya itu hilang, dalam hukum fiqh kata, dalam kaedah fiqh, idzan tafatil illatu intafal ma'lul. Hilang illat, hilang ma'lul, hilang sebab, hilanglah hukum tersebut. Asal dia haram kan. Sebab apa? Sebab angkuh. Illatnya sebabnya angkuh, sombong nak ikut pembesar-pembesar kafir dulu. Tapi dia pakai labuh, sebabnya itu hilang dah. Bukan sebab yang angkuh nak sombong, sebab yang atas sebab yang lain. Maka tidak dikirakan dia itu termasuk dalam golongan orang yang dilaknat Allah, tak masuk dalam golongan orang yang tidak diterima ataupun tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak kata kalau ikut dalam hadis, ikut sebagaimana izar yang Nabi pakai, cantiknya atas daripada buku lali. Jangan lebih sama buku lali ataupun jangan labuh sangat bawah pada menutupi buku lali. Baik. Habis itu. Kemudian kita sambung lagi. Ada masa lagi, kita sambung sikit lagi. Hadis yang ke-32, sifatu misyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat berjalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku melihat sesuatu yang lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seolah-olah matahari itu berada di mukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi masyiyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak melihat seorang pun yang lebih cepat jalannya berbanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwa lahu, sebagaimana bumi itu dilipat bagi Nabi SAW. Inna lanujhidu anfusana, kami juga mempercepatkan diri kami. Wa innahu la ghairu muqtarithin, sesungguhnya itu tidak kelihatan. Jadi ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah kata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih elok wajah ataupun lebih elok apa ciptaan berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang aku pernah tengok ciptaan dia elok, cantik, indah berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan yang kita dah baca hadis, apa kita baca sejarah Nabi yang cantik, yang indah ni, yang handsome ni, Nabi Yusuf alaihi salam kan. Tapi ketampanan Nabi Yusuf, kehebatannya Nabi Musa, kekuatan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain itu sebenarnya berkumpul pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Nabi Yusuf itu, kalau orang dah lalu dalam cerita kan, bila mana Zulaikha, orang kata Zulaikha ni apa, dia gila-gila sangat kat Yusuf ni kan. Gila-gila apa sangat kat Yusuf ni, hebat mana sangat, lawa mana sangat, cantik handsome mana sangat, tampan mana sangat Yusuf ni. Kami nak tengok dia. Tak apa dia nak apa tengok kan. Dia suruh apa? Potong. Suruh potong buah. Suruh bagi pisau sama satu hak perempuan wanita-wanita dia cabar Zulaikha tadi. Yang dia kata kat Zulaikha tadi, dia bagi pisau, bagi buah, suruh potong. Lepas tu dia suruh Yusuf keluar. Suruh Nabi Yusuf keluar. Bila Nabi Yusuf keluar, pakat tengok Nabi Yusuf tu tak sedar potong buah tu, tak potong jari. Dibius dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Hebatnya ataupun cantiknya, tampannya, handsome, segaknya Nabi Yusuf alaihi salam ni. Bila mana apa nama dia keluar kan,
Orang wanita tadi, perempuan yang duk potong tadi pun tak tersedar kata dah potong jari. Lepas pada tu baru dah sedar Allah, berdarah habis dah tadi. Itu Nabi Yusuf. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW, berkumpulnya kecantikan, ketampanan Nabi-Nabi dulu pada Nabi kita SAW. Jadi Abu Hurairah kata, tak ada aku melihat orang yang paling cantik, paling tampan berbanding Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, seorang sahabat nama dia Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah satu malam dia tengok Nabi. Malam tu malam yang bulan purnama. Dia tengok Nabi, kemudian dia tengok bulan tu. Dia kata, aku tengok pada malam itu Nabi dengan bulan ni, Nabi lagi cantik daripada bulan purnama pada malam tu. Waktu itu Nabi dia pakai baju yang berwarna merah. Itu kisah daripada Jabir bin Samurah. Nak kata Nabi kita SAW begitu tampan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi SAW. Kemudian wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi masyiatihi min Rasulillah SAW. Dan tidak aku melihat orang yang lebih cepatnya berjalan berbanding Nabi SAW. Seolah-olah bumi itu dilipat bagi Nabi SAW. Kemudian sahabat kata, Abu Hurairah kata, kami pun berusaha nak tiru Nabi jalan dengan laju, tapi kami tak boleh. Nabi bukan berlari. Ini salah satu mukjizat lah yang Allah Ta'ala bagi Nabi. Nabi bukan lari, bukan jogging ataupun bukan lari. Nabi jalan biasa. Tapi sahabat yang ikut kat belakang rasa Nabi ni terlalu laju. Kami pun nak mempercepatkan jalan, nak laju juga, tapi tak boleh nak menandingi jalan Nabi SAW. Itu nak kata apa? Di antara mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Itulah dia panggil di antara cara Nabi SAW berjalan. Ada satu lagi hadis, kita berhenti sini dulu. Hadis yang ke-32. Moga-moga kita dapat mencontohi segala perbuatan Nabi SAW. Kita dapat beramal dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan moga kita akan dikumpulkan kelak bersama baginda Nabi SAW di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalim wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'jalna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.